أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua saudara nikmat kesihatan, kekuatan tubuh badan dan juga nikmat masa lapang yang kita dapat gunakan pada masa ini untuk kita tambah baik amal kita dan kita baiki kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasalah hendaknya mengurniakan lagi nikmat-nikmat ini kepada kita pada masa-masa saat-saat yang akan datang. Insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama menekuni satu subjek, iaitulah berkaitan dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan berkaitan Al-Quranul Karim. Menerusi kitab Mabahis Al-Quran, Mabahis fi Ulumil Quran, karangan Fadilatul Imamul Akbar Al-Marhum Dr. Muhammad Sajid Tantawi, mantan Syekhul Azhar di Mesir. Pada malam ini tajuk yang akan dibahas oleh tuan kitab kita iaitulah ahammul asbab allati sa'adatis sahabah ala hifzil Quranil Karim. Sebab-sebab yang utama yang membantu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghafal Quran. Jadi rupanya sahabat-sahabat Nabi ini, saudara jemaah sekalian, sebahagian besarnya adalah penghafal Quran. Mereka hafal Quran. Mereka tidak berpada dengan membaca. Dan sikit lagi kita baca, memang sebenarnya sebilangan besar juga sahabat-sahabat Nabi tidak pandai membaca. Maka oleh yang demikian, walaupun ada kelemahan di satu sudut, mereka tidak berpada dengan kelemahan itu. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai satu dorongan yang kuat kepada mereka untuk mereka mengambil manfaat dengan Al-Quran dengan cara yang lain, iaitulah dengan cara hafal. Dan hafal ini tidak semestinya kita kena tengok. Hafal ada yang orang tengok dulu baru dia ngapa. Ada juga orang yang ngapa tanpa dia tengok. Dah tu dia dengar. Dengan dia mendengar dia hafal. Ada. Macam kita malam ni kalau ataupun kat mana-mana lah kita pergi, kita mendengar orang ceramah, mendengar orang mengajar. Kadang-kadang tak bawa pun buku catatan, buku 3-5 tak bawa. Pen sebatang, kalang sebatang tak bawa pun kadang. Jaling bawa kaji. Jadi biasa kau tak bawa. Jadi dah tak bawa tu kira mana hak orang duduk syarah-syarah duduk mengajar tu ingat dengan cara mendengar. Jadi ada orang yang boleh mengingati dengan cara yang mendengar. Ada orang yang dia nak kena ingat tu dia kena tulis. Ada juga biasanya begitu. Jadi apa pun cara itu disebut sebagai kepelbagaian dalam sudut kita nak menghafal sesuatu perkara.
Kita nak menghafal dengan cara mendengar pun boleh, nak menghafal dengan cara membaca pun boleh. Boleh belaka. Sahabat Nabi menghafal dengan cara mendengar, tuan-tuan. Dengan cara mendengar. Dan memang pada zaman Nabi SAW tidak ada Quran sebagaimana yang kita tengok pada hari ini. Mushaf Quran tidak ada. Hanya senya yang ditulis adalah pada bahan-bahan tertentu yang tidak dihimpunkan setempat pun, duduk merata sekali. Kalau sahabat itu tulis, bahagian sahabat itu tulis, maka duduk dengan dia lah. Kalau bila turun wahyu pula sekali lagi, orang lain pula tulis. Dia bukan orang yang sama. Memang akan ada waktu-waktu yang turun wahyu, orang yang berbeza-beza tulis. Kita kena faham begitu lah. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Quran ni lah, dia bukan seorang penulis dia. Masa wahyu turun, adalah sahabat jom tulis. Nabi panggil sahabat, mari sini sekejap, tolong tulis. Tetapi bukan orang sama, orang lain-lain. Disebut oleh Al-Imam As-Sayuti, jumlah penulis wahyu Nabi yang disebut sebagai katibul wahyi, ataupun dalam lafaz jamaknya kutabul wahyi. Penulis wahyu Nabi ni ada berapa orang? Imam Sayuti dia senaraikan sehingga 40, dia kata. Ada ulama yang kata sampai 40 orang penulis wahyu Nabi. Termasuk dalam 40 orang itu 4 orang khalifah Ar-Rashidin yang kita sebut sebagai Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Al-Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Termasuk dalam 4 orang, dalam 40 tu 4 orang ni. Jadi bila 40 tu kita boleh faham dah. Maksudnya wahyu itu ditulis secara bergilir-gilir oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka tuan-tuan sekalian, bila sahabat ni tulis ada dengan dia lah, hak ni tulis ada dengan dia lah. Okey, dia tak duduk setepak. Oleh demikian, sahabat-sahabat Nabi yang nak hafal Quran, mana ada kemungkinan dia nak kena tengok. Nak tengok mana? Nak tengok dulu? Nak ngapa? Tak ada. Tak ada kemungkinan lah. Sebab masa nak ngapa, tidak ada kemungkinan boleh jumpa dengan kawan yang simpan ayat Quran yang ditulis pada bahan-bahan tertentu tadi. Sama ada ditulis atas pelepah tamar yang kering, atas batu, atas kulit-kulit binatang yang telah dibersihkan. Itulah bahan-bahan penulisan zaman itu. Jadi masa dia nak ngapa, dia nak cari kawan tu satu hal. Masa tu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada telefon nak berjanji tu, tak ada. Jadi nak berjanji ke mana? Payah. Melainkan kalau seorang tu nak hafal Quran, dia kena pergi jumpa siapa? Jumpa Rasulullah. Ni zaman sahabat ni zaman Rasulullah. Maka dia orang akan pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal dengan Rasulullah. Rasulullah baca, dia pun hafal. Ikut slow-slow, last sekali ingat. Orang Arab pula diberi kelebihan, mereka ada kekuatan ingatan. Itu kelebihan orang Arab. Baik, katanya tuan kitab kita, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amina ila an qala, kata dia, syahada as-sahabah ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min hifzin lil Quran. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka menyaksikan bagaimanakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Quran. Sahabat-sahabat oleh kerana dia orang ni hidup satu zaman dengan Rasulullah, maka mereka dapat menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quran. Min hifzin lil Quran, hafalnya Rasulullah dengan Quran. Wa min amalin bi awamirihi wa nawahihi, dan beramalnya Rasulullah dengan suruhan-suruhan Quran dan tegahan-tegahan Quran. Sahabat tengok belaka perilaku Nabi. Sebab itu Siti Aisyah bila ada katanya beliau, bagaimana ke akhlak Rasulullah, kaifa kana khuluquhun nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka jawapan yang diberikan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi ni kalau awak nak tahu, awak kena tengok Quran. Apa yang dicerita dalam Quran, itulah akhlak Nabi. Tengok tuan-tuan. Dan tuan-tuan sekalian, rahsia. Rahsia, kenapakah Al-Quran itu boleh lagi kita tengok pada hari ini? Antara rahsianya, kenapakah Allah Ta'ala menjamin keaslian Al-Quran sampailah ke hari ini? Allah Ta'ala janji dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang turunkan Quran, Az-Zikr. Nama lain bagi Quran Az-Zikr. Dan kami jugalah yang akan jaga dia dengan sebetul-betul jaganya. Wa inna lahu lahafizun. Sehingga ke hari ini Al-Quran masih terjaga. Tidak serupa kitab-kitab lain. Kitab Taurat sudah diseleweng, kitab Injil sudah diseleweng. Al-Quran ada usaha orientalis nak seleweng tapi tak berjaya. Okey. Maka apakah rahsia Allah Ta'ala kekalkan Quran sehingga hari ini? Rahsia dia kerana untuk memberi peluang kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tengok akhlak Nabi. Itu rahsia dia. Rahsia dia. Sebab kita tak boleh nak jumpa dengan Rasulullah. Kita umat Rasulullah. Tiba-tiba kita umat Rasulullah, kita tak dapat jumpa Rasulullah. Sebab Rasulullah dah wafat 1400 tahun dulu dah. Maka bagaimana kita nak mencontohi Rasulullah sedangkan Rasulullah dah wafat? Orang kata melalui hadis-hadis Rasulullah lah. Melalui apa yang disebutkan oleh ulama-ulama dalam kitab mereka, kita ikut, kita follow lah itu. Itu satu. Yang paling utama sebenarnya Al-Quran, tuan-tuan. Apa yang ada dalam Quran, itulah sebenarnya Rasulullah. So kalau kita beramal sungguh dengan Quran, kita tumah. Bahasa kapung kita, bahasa Kota Timur kita sebut tumah. Maksud kita ni boleh duduk dengan Quran sokmo, baca dia, amal dia. Maka tuan-tuan, itu sebenarnya kita sedang bersama Rasulullah tu. Bukan hanya sekadar bersama dengan Quran kita, bukan hanya bersama dengan mushaf kita, tetapi kita sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sedar. Tanpa kita sedar Rasulullah tu semua. Apa kata begitu? Sebab Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah sebut begitu. Kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah apa yang terkandung dalam Quran itu, itulah akhlak Nabi. Nak tengok akhlak Nabi, tengok Quran, baca Quran, faham Quran, ada belaka, situ belaka. Sebab Nabi telah pun mempraktikkan segala-galanya dalam Al-Quran. Sebab itu sahabat tuan kita sebut, sahabat ini orang yang menyaksikan akhlak Nabi dari sudut Nabi beramal dengan Quran macam mana. Fahamalahum dzalik ala an yaj'alu kitab Allah fil mahallil awwal min inayatihim. Maka oleh kerana sahabat-sahabat dia tengok Rasulullah begitu, tuan-tuan. Nabi ini sangat tekun hafal Quran. Nabi ini sangat tekun beramal, praktikkan apa yang dalam Quran sebut dia buat. Apa yang Quran kata dia laksana. Maka sahabat-sahabat jadi ambil inspirasi. Sahabat-sahabat terinspirasi, terkesan dengan Rasulullah, menyebabkan mereka juga nak menjadikan Quran sebagai satu perkara yang utama dalam kehidupan mereka. Fakanu, maka mereka mulalah sahabat-sahabat ini yatanafasuna fi istidharihi wa hifzih. Mulalah sahabat-sahabat pakat berlumba. Yatanafasun ay yatasabaqun. Mereka berlumba, pakat berlumba. Berlumba untuk apa? Berlumba untuk mempraktikkan Quran dan juga untuk hafal Quran. Wa yatasabaquna ila madarasatihi wa fahmih. Berlumba juga untuk pelajari Al-Quran, belajar pasal Quran, memahami Quran. Wa yatafadaluna fima bainahum ala miqdari ma yahfazuna minhu. Dan mereka jadi dapat saling mengatasi di antara mereka dalam kadar hafazan-hafazan mereka. Akhirnya ada sahabat yang berjaya hafal Quran, sutir,
30 juzuk. Ada yang berjaya hafaz sikit, sebahagian. Atas masing-masing, kadar ingatan masing-masing lah. Jadi atas dasar itulah mereka berlomba-lomba. Itulah suasana di zaman Nabi, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sangat-sangat mengambil inspirasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bab hafazan Quran, kalau ditanya soalan, siapakah orang yang mula-mula hafal Quran di atas dunia? Jawapan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan dia. Tidak ada di Malaysia, tidak ada di Jordan, tak ada. Yang ada adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Quran turun ke Nabi. Maka tentu sekali sebelum orang lain hafal, Nabi dulu hafal. Maka Nabi lah orang mula-mula hafal Quran. وَلَقَدْ كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ إِذَا شَغَلَ عَنِ السِّمَاعِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّفَ غَيْرُهُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ مَا سَيَقْرَأُهُ مِنْ قُرْآنٍ ثُمَّ يُبَلِّغُهُ لَهُ. Dan sahabat-sahabat ni, mereka ini adalah suka untuk meminta supaya bila mana mereka ni nak memperdengarkan Quran, mereka dah apa nama ni hafal satu ke dua ke ayat Quran, beberapa ayat Quran ke satu surah ke, contoh lah. Dalam penurunan, dalam sejarah penurunan Al-Quran, ada surah yang turun sekaligus. Ada, iaitu antaranya surah Fatihah. Ada lagi surah Al-An'am, itu surah yang turun sekaligus. Surah-surah lain turun sekerak-sekerak. Surah yang kali pertama turun, surah apa tuan-tuan? Surah Iqra. Iqra tu kita lah kabara. Surah nama dia sebenarnya surah Al-Alaq. Suratul Alaq itu surah yang pertama turun, ataupun disebut wahyu yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 17 Ramadan. Sebab itu kita sambut nuzul Quran tu. Nuzul Quran tu maksud dia hari nuzul Quran, maksudnya hari penurunan Al-Quran. Hari penurunan Quran hak mana? Hari penurunan Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada masa diturunkan pada 17 Ramadan itu, wahyu yang diturunkan bukan 1 hingga 30 juzuk, tetapi ayat 1 hingga 5 suratul Alaq. Bukan satu surah. 1 hingga 5, ayat 1 hingga 5 suratul Alaq. Itu sahaja pada 17 Ramadan tu. Jadi tuan-tuan kena ingat, itulah fakta tu kena ingat. Supaya bila tiba 17 Ramadan nanti, tidak ada lagi orang yang buat caption selamat menyambut hari nuzul Quran. Dia pun tulis ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia nak khabar penurunan Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan Quran pada malam Al-Qadar. Itu satu petikan ayat yang tak kena, caption yang tak kena dengan hari nuzul Quran. Hari nuzul Quran sepatut dibuat caption ayat 1 hingga 5 suratul Alaq. Saya sebut sama benda ni supaya kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. 17 Ramadan tak lama dah ni. Kita ada lebih kurang 40 hari lebih lagi nak masuk Ramadan, tuan-tuan. Jadi masuk satu Ramadan, 17 hari lepas pada itu nuzul Quran. Jadi supaya tidak lagi orang membuat posting dengan fakta yang salah. Apa nak khabar tadi? Surah Al-Alaq yang kata wahyu pertama turun itu pun dia bukan turun satu surah. Dia turun hanya ayat 1 hingga 5 sahaja. Maka sahabat-sahabat yang dah ingat ayat-ayat tertentu ni, walaqad kana al-wahidu minhum idza syaghala 'an as-sima'i minan nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia dah dengar, dah hafal dengan Nabi, kallafa ghairuhu, maka sahabat ini dia akan cari pula sahabat dia yang lain. Cari pula sahabat dia yang lain, an yasma' minhu ma sayaqra'uhu min Quran, untuk dia baca pula Quran dengan kawan dia tadi. Dia baca dengan Nabi, dia hafal. Nabi baca satu ayat, dia pun baca satu ayat, dia hafal. Siapa dia ingat? Okey, dia ingat dah.
Dia tidak berpada dengan situ tuan-tuan. Dia pergi cari pula sahabat dia yang lain. Boleh tak tolong dengar saya baca sekali? Baca lah. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu cara dia. Nampak tak? Macam mana suasana sahabat menghafal Quran masa tu. Dah dia tak ada kitab. Dia hanya dengar daripada Rasulullah. Rasulullah ajar kat mulut, dia pun ikut. Maka dia ingat. Dia ingat, lepas tu dia akan pergi cari seorang lagi kawan dia untuk dia mengulang. Nak mengulang Rasulullah sama tak boleh. Rasulullah sibuk juga, orang lain pula nak baca. Takkan kita sama nak baca tak? Tak boleh gitu. Jadi kena bagi-bagi. Jadi lepas pada dia ambil Rasulullah, dia pun pergi jumpa kawan lain, sahabat yang lain untuk pendengar Quran. Wa kanat hunaka awamil muta'addidatun sa'adat as-sahabah ala hifzil Quran. Dan di sana kata tuan kitab kita, ada unsur-unsur yang lain yang menolong, membantu sahabat untuk jadi hafal Quran. Tu apa dia? Ada lagi unsur-unsur yang lain. Min ahammiha ma ya'ti. Antaranya kata yang pertama, al-qudwatul hasanah al-mutamassilah fi rasulihim sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, qudwah hasanah, satu contoh teladan yang dapat dilihat dengan mata, al-mutamassilah, yang dia nampak berupa fizikal, iaitulah Rasulullah SAW. Rasulullah ni nampak batang tubuh. Kita hari ni, kita hanya orang sebut Rasulullah, kita tak tahu lah Rasulullah tu pasal mana tak? Aku mana pasal Rasulullah. Walaupun kita belajar kitab Syama'il Imam Tirmizi ke Syama'il Imam ulama yang mana-mana karang sekalipun, kitab peribadi Rasulullah, sifat fizikal Rasulullah, itu pun kita nak gambarkan Rasulullah tak erti juga tu. Sebab kadang-kadang tak jelas. Apa yang disebut dalam kitab tu kadang-kadang tak berapa jelas. Dia lain tuan-tuan, benda-benda berupa ni, rupa orang ni, kita nak cover dalam bentuk tulisan ni tak berjadi biasanya. Tak berapa nak jadi. Tapi itulah usaha para ulama kita nak beri kita jadi nampak juga, supaya kita nampak. Nabi ni biasa kadang dia rambut pendek, ada kadang dia rambut panjang. Nabi pakai baju berapa, dua lah kain. Jadi supaya kita bolehlah nampak juga Rasulullah kita tu mana. Walau bagaimanapun tak lengkap juga. Payah kita nak merupakan orang dengan bentuk tulisan. Akan tetapi sahabat mereka nampak terus Rasulullah ni, mereka hidup dengan Rasulullah. Oleh yang demikian, itulah yang menjadi suatu pembakar semangat pada mereka untuk hafal Quran. Fahum yarawnahu syadidul hirs 'alal Quran. Sahabat-sahabat melihat dengan mata lendai mereka. Tengok dengan mata sendiri Rasulullah tu, semangatnya Rasulullah nak hafal Quran. Fashajja'ahum zalika 'ala hifzihi iqtida'an bih. Maka inilah yang memberi motivasi kepada sahabat-sahabat untuk hafal Quran. Begitulah tak? Kalau kita ada role model kita yang kita nampak di mata pun, memang kita akan jadi begitu tak? Semangat semua. Hari ni kalau orang-orang zaman ni, dia ada dia panggil orang-orang di media sosial yang disebut influencer ataupun insta famous ataupun lagi apa. Maka hak pesen-pesen begini ni, dia menjadi suatu ikutan semua kepada pengikut-pengikut dia. Pengikut dia boleh tengok setiap hari dia update berita. Influencer ke, star famous ke ni, orang-orang zaman ni main ni. Jadi bila dia tengok hari ni gini, esok gini, dia makan apa, dia pakai baju apa. Jadi orang yang ikut dia ni, jadi peminat dia, follower dia ni, kadang-kadang ikut sama apa yang dia buat ni. Orang yang dia ikut tadi, influencer ataupun star famous tadi. Pakai topi kan? Pakai topi gitu kata. Makan nasi apa? Makan nasi gitu kata. Dia ikut lah ke? Sebab apa? Sebab dia sudah terkesan dengan kawan tu. Kalau bahasa kita kak, dia gila berdoa lalu lah. Gila berdoa lalu dengan kawan tu. Sebab tu dia jadi ikut lah ke? Siapa orang kata dah buat apa jadi gini? Apa lah, kita suka sangat tengok dia tu. Suka sangat tengok dia tu. Mana dalam tu? Dalam Facebook, dalam Instagram, dalam YouTube. Jadi dia pun ikut budak-budak lali. Itu hak tengok di alam maya tu tuan-tuan. Kita tak ada jumpa pun. Tengok di alam maya. Itu pun sudah jadi gila, nak ikut.
Hak pemain-pemain bola sepak saya kata tak. Masa dulu saya ingat kalau tanya pemain bola sepak buat rambut begini, dia ikut buat budak-budak. Buat rambut gitu kata. Nak tiru punya bahasa. Tuan-tuan, itu yang tak nampak, yang tidak duduk depan mata tu dalam alam maya. Sudah jadi begitu. Apatah lagi kalau sahabat dengan Nabi yang memang berdepang sama. Semayang belakang Nabi. Nabi sudah semayang pakat salam dengan Nabi. Ada kala peluk dengan Nabi, jumpa Nabi tengah jalan, Nabi kipas jumpa pula dengan Nabi. Jadi hak jumpa sama ni, lagilah mereka terinspirasi dan ini yang membuatkan mereka nak hafal Quran. Nak hafal Quran macam Nabi juga. Satu, qudwah hasanah daripada Nabi. Yang kedua, hubbuhum sadiq lil Quranil Karim, hubban malaka alaihim masyairuhum. Yang keduanya kerana kecintaan mereka yang bersangatan kepada Al-Quran, yang telah menyebabkan mereka ni jadi perasaan semua duduk di Quran. Kecintaan tu telah menguasai perasaan sahabat-sahabat ni. Memang duduk di Quran tu sangat-sangat hebat. Wa ja'alahum la yahfaluna bima siwahu min fununil qaul, sehingga menjadikan mereka ni tidak akan mengkagumi dengan selain Quran. Dari sudut kata-kata siapa pun tinggal dah. Dulu orang Arab, mereka sangat kagum dengan syair-syair yang dibuat oleh penyair-penyair pada masa itu. Mereka sangat kagum. Kalau ada penyair-penyair yang boleh buat syair tentang seorang wanita, tentang seorang dermawan, maka mereka sangat mengkagumi bahasa-bahasa penyair. Tetapi bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa Quran, ajar Quran kepada sahabat-sahabat jadi tawati dah dengan syair-syair. Mereka semua nak kepada Quran. Wa zalika bisababin tadammanahu al-Quran min tashri'ati hakimah. Kenapa tu? Kerana Quran ni dia mengandungi segala-gala tentang syariat, min tawjihati samiyah, tentang pembakar semangat ada dalam Quran. Syariat pun ada. Wa min uslubin faqin kullu bayan. Dari sudut nak menerangkan apa yang tak jelas pun semua ada dalam Quran. Maka itu semualah yang menyebabkan sahabat-sahabat ini terpaku ataupun terpesona belaka dengan Quran. Sebab itulah jadi mereka kokoh semangat nak hafal Quran. Kalau kita tengok daripada sini pun kita memang tidak akan pelik lah tuan-tuan. Bila kita dengar Imam Nawawi ada sebut dalam kitab beliau At-Tibyan, kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, kitab berkaitan dengan adab Quran. Ada disebut dalam kitab Imam Nawawi itu track record para sahabat Nabi, para salafus salih dalam mengkhatamkan Quran. Antara yang disebut iaitulah Sayyiduna Uthman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi yang besar dan juga merupakan khalifah umat Islam yang keempat, yang ketiga. Beliau mampu untuk mengkhatamkan Quran sehari semalam. Bukan sehari lah, semalaman. Mampu mengkhatamkan Quran semalaman. Start daripada lepas isyak sampailah ke subuh. Boleh khatam Quran. Tuan-tuan, khatam Quran ni nisbah kita lah tak? Payah tu tak? Satu hingga 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat. Payah tu. Kita nak perhabis bacaan dalam semalaman. Bagi kita lah, ikut logik kita ni macam mustahil dah pula. Sebab kita ni namak Quran kalau tanya hari ni pun mungkin ada yang tamat sekali sebulan. Mungkin ada yang tamat 2 kali sebulan. Mungkin ada 2 minggu tamat. Lepas tu 2 minggu tamat pula. Jadi 2 kali sebulan dia tamat. Ada yang sekali sebulan lah hak famousnya bapa kita ni. Dan tak kurang juga yang sekali setahun Ramadan. Dia temu takut Ramadan lepas, Ramadan ni khatam pula. Sebab dia khatam dalam tadaruh saja. Lepas habis tadaruh dia baca-baca gitu je.
Tak khatam. Lepas tu nak khatam pula, jumpa Ramadan akan datang pula. Masa tadaruh tu khatam. Ada juga begitu. Jadi sahabat-sahabat yang diceritakan dalam kitab Imam Nawawi itu macam-macam track record yang disebut. Ada yang ada yang sebulan sekali ada yang dua kali sebulan. Ada ataupun 4 kali sebulan, tiap-tiap minggu khatam pun ada. Dan itu hak biasa dah tuan-tuan, hak biasa. Yang paling hebat sekali hak tadilah semalamang. Sayyidina Uthman yang disebut dalam tu boleh buat begitu. Jadi kalau kita baca hak tuan kitab kita sebut tadi, sahabat-sahabat ni jadi dengan Quran ni memang menguasai perasaan mereka dah. Mereka terpesona dengan Quran. Siapa tinggal lah hak lain-lain tu. Jadi kalau siapa gitu, tak pelik lah kalau sahabat ni boleh namak Quran tu dengan cepat. Kerana dia sudah pun suka berdoa lalu dengan Quran. Tak pelik lah. Tak pelik. Dan tu dia baca kena tajwid tak? Kita persoalan dia dah. Dah baca gitu kena tajwid tak? Dia kadang-kadang tuan-tuan, benda-benda begini ni dia ada benda lain pula yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang memang dia kehendaki. Antaranya kata ulama, kalau kita baca kisah-kisah orang-orang yang boleh tamat Quran dengan cepat ni, sahabat-sahabat Nabi ataupun orang soleh yang terdahulu, mereka ini diberikan keberkatan waktu. Maka dengan keberkatan waktu, walaupun waktu tu singkat, tapi dia boleh buat kerja banyak dalam waktu yang singkat. Walaupun waktu daripada lepas pada isya sampai ke subuh tu bagi kita tak cukup tu nak namat, tapi dia cukup. Dia cukup. Dah tu tajwid, dia baca molek. Cuma Allah Ta'ala beri jadi panjang masa tu bagi dia. Pada kita masa gitu kok. Itu semua kuasa Allah Ta'ala lah tuan-tuan. Itu semua kuasa Allah Ta'ala. Siapa yang pernah rasa, dia akan tahulah apa dia punya kehebatan kuasa Allah SWT itu. Baik. Maka kata dia lagi, sebab yang lain pula yang mendorong sahabat-sahabat ni jadi bersemangat nak hafal Quran. Sebab apa? Anna sahabah fi majmu'ihim kanu ummiyin. Sahabat-sahabat ni dalam dia punya kelompok dia kanu ummiyin. Sebilangan besarnya adalah ummi. Ummi ni orang yang tak pandai baca, tak pandai menulis. Nak baca pun tak pandai, menulis pun tak pandai. Dengar boleh, bercakap boleh. Cakap boleh. Cuma seubui kitab baca, tak pandai, tak dapat jalan. Suruh tulis, tak pandai nak tulis. Begitulah. Katanya ulama kata ummi ni begitu. Wa min sya'nil ummi an yakuna i'timaduhu al-awwal ala hafizatihi wa zakiratihi fima yahimmuhu hifzuhu wa tadhakkuruhu. Dan bagi orang yang ummi ni, maka dia akan jadi guna macam yang kita sebut di awal tadi lah, mereka akan berpegang kepada hafalan mereka lah. Apa yang mereka ingat, itulah yang mereka akan buat jadi pegangan. Li'annaha wasilatuhul wahidah listi'abi ma yuridu isti'abih. Kerana dia hanya ada satu jalan saja untuk dia nak dapatkan hafazan tadi. Macam orang yang boleh baca, dia boleh dapatkan hafalan dengan kaedah mendengar boleh, macam orang yang tak boleh baca, tak boleh menulis. Dia juga boleh dapatkan hafalan tu dengan cara membaca. Tak ingat, dia boleh tengok. Ataupun dia boleh tulis. Ditulis balik. Kerana menulis itu juga akan menguatkan lagi hafalan. Tetapi bagi orang-orang yang tak dapat membaca, tak dapat menulis, dia hanya boleh recall. Dia panggil recall. Recall ni ingat semula je apa yang dia hafal. Wa min huna i'tamada as-sahabah ala zakiratihim fi hifzihim li kitabillah wal ihatah bi kulli ma yata'allaqu bih. Dan daripada sinilah semangat sahabat-sahabat ni makin membara. Kerana mereka tahu mereka sudah tidak dapat nak buat cara lain dah. Nak hafal Quran ni melainkan dengan cara mendengar ingat. Maka dia semangat. Wa minal ma'ruf, dan kita ketahui secara umumnya kata Syekh annal Arab kanu
mudarribul amsal fi sur'atil hifz. Orang Arab ni memang ingatan dia kuat. Fastaghlu dzalika fi hifz kitabillah. Maka orang-orang Arab, sahabat-sahabat Nabi ni mengambil peluang dengan ingatan mereka yang kuat tu untuk mereka ingat Quran wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah-sunnah Nabi. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad raghaba ashabahu. Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang Nabi memberikan dorongan kepada sahabat-sahabat baginda. Bal wa jami'ul muslimina fi kulli zaman wa makan. Bahkan bukan sahaja dorongan yang Nabi beri itu dapat diamal, dapat diambil dia punya inspirasi pada sahabat saja. Bahkan kita pada hari ini pun, kata Syekh, dapat ambil lagi panduan ataupun dorongan yang Nabi sebut tadi. Sebab bila Nabi sebut, benda tu jadi hadis. Bila jadi hadis, sahabat-sahabat ingat dan sahabat-sahabat riwayatkan benda tu kepada orang-orang yang lain. Maka benda tu akhirnya sampai juga kepada kita. Nabi beri motivasi pasal apa? Fi hifzil Quran, dalam bab menghafal Quran. Wa hadzarahum min nisyanih, dan Nabi beri peringatan, beri suatu ancaman untuk orang yang melupakan Quran. Wa min mazahiri targhibuhu lahum fi hifzih, dan antara dorongan-dorongan yang Nabi berikan dalam bab hafalan Quran macam mana? Annahu akhbarahum bi anna al-Qur'ana sayashfa'u liqari'ihi wa hafizihi yaumal qiyamah. Nabi beri dorongan, contohnya dalam bab Nabi kata Quran boleh jadi syafaat pada orang yang baca dia dan juga kepada orang yang hafal dia di hari kiamat. Dalam satu hadis Nabi sebut, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Quran, maka sesungguhnya Quran itu dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada orang yang membacanya atas dunia. Kalau yang baca pun tuan-tuan, Quran jadi syafaat. Dan kalau orang hafal, hafal lagi-lagi lah syafaat. Baca dengan hafal ni dia punya tingkatan dia tinggi, hafal lah. Sebab kalau orang baca, kalau Quran kitab tu tak ada, tak nak baca lah dianya. Bab modal duduk situ. Tapi kalau orang hafal, kitab tak ada pun dia boleh baca lagi. Tu beza dia. Maka itu yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi, bila mereka nak pergi berperang, berjihad, mereka yang ada tulis Quran, mushaf, tak dibenarkan oleh Nabi untuk bawa mushaf ke medan perang. Tak boleh. Dia kena tinggal di rumah sahaja. Jadi sahabat-sahabat pergi berperang, pergi berjihad dengan bawa senjata je dah. Quran tinggal rumah. Lepas tu tak baca Quran, baca dengan hafalan. Dia sampai di tempat untuk berkumpul, untuk apa nama dia panggil, tempat nak markas nak pergi perang. Bukan pergi perang sana, mesti berhenti berehat dulu. Bila sampai ke tempat peperangan, berehat untuk ambil kekuatan, esok pagi baru pergi perang. Jadi masa berehat bermalam di tempat-tempat yang mereka berhenti rehat itu, maka di situ antara pengisiannya bukan setakat tidur lah. Bahkan mungkin tak tidur lah kot sahabat-sahabat ni, sebab mereka mengumpul kekuatan dengan cara ibadah, qiyamul lail, zikir tu tak usah kata dah. Lepas tu baca Quran. Baca Quran, tuan-tuan. Baca Quran mana tak bawa Quran tadi? Hafalan. Mereka baca dengan hafal. Begitulah cerita dia. Baik, maka Nabi sebut orang yang hafal Quran ke yang baca Quran, nanti hari kiamat Quran akan mari jadi syafaat kepadanya. Tuan-tuan, syafaat ini bahasa Arab, tapi orang Melayu pun terjemah syafaat juga. Belum diterjemah lagi rupanya. Dia hanya terjemah tulisan. Tulisan bahasa Arab shin, fa, alif, ain, ta marbutah. Syafa'ah. Orang Melayu terjemah tulisan S Y A F A A T. Syafa'at.
Masuk, tak terjemah lagi. Jadi kalau diterjemah sungguh-sungguh, ada orang yang terjemah syafaat tu maksudnya pertolongan, bantuan. Betul lah tu. Tetapi kalau kita nak terjemah sungguh ikut bahasa Arab, syafaat itu daripada asal perkataannya syafa'. Syafa'a. Syafa' itu maksud dia genap. Genap. Kita bila tiba Ramadan kayak gini, kita selepas buat solat tarawih, kita buat solat apa tuan-tuan? Solat witir ya. Solat witir ni, apa dia witir? Witrun. Witrun ni ganjil. Jadi ganjil dia kena bilangan 1, 3, 5, 9 lah begitulah lah, bilangan ganjil. Jadi ganjil dalam bahasa Arab disebut witrun. Kalau genap, ganjil lawan dia genap. Kalau ganjil witrun, kalau genap, genap dia punya bahasa Arab sebut syafa'. Gitu dah, syafa'. So kalau genap ni dia punya bilangan dia 2, 4, 6, 8 begitu dah. Apa kaitan syafa' genap itu dengan pertolongan? Yang kita sebut syafaat atau pertolongan, apa kaitan genap dengan pertolongan? Kaitan dia bila kita duduk di hari akhirat, disebut dalam Quran, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dalam surah Maryam disebut, sesungguhnya semua orang yang mari di hari kiamat esok-esok berjumpa dengan Allah Ta'ala, semuanya mari luana. Mari lagu mana pesen tuan-tuan? Farda, seorang-seorang. Farda, seorang diri je. Bila duduk dengan Allah Ta'ala, duduk di mahkamah Allah, seorang diri, rasa takutan tu yang amat lah tuan-tuan. Ketakutan yang amat sebab kita tak tahu amalan kita cemok mana. Hak baik banyak ke, hak jahat banyak, wallahu a'lam. Tak tahu. Sebab kita tak pernah buat kira-kira atas dunia. Kalau buat apa tak ingat dah. Baik. Pada masa itu, tiba-tiba masa kita duduk tengah ketakutan kita ni, tengah duduk debar perut lah. Mari rupanya mari. Ada satu perkara ni mari duduk dengan kita. Antaranya contoh Quran lah. Sebab kita duk baca dia sama atas dunia gitu, kita ngapal dia sama, maka akhirnya dia mari jumpa kita. Nyok mari dia jumpa kita. Marinya dia tu untuk memberi pertolongan pada kita. Mula kita seorang. Bila mari dia, kita dengan dia jadi 2. Maka seorang tadi dipanggil witir, ganjil kan. Tapi bila mari Quran duduk dengan kita, dia capur kita jadi 2. 2 tu apa? Genap. Genap tu syafa'. Maka sebab itulah sebarang pertolongan yang mari di hari kiamat duduk dengan kita, sama ada dia Quran ke, dia tu puasa ke, dia tu amalan kebajikan kita ke, hak paling besar sekali Rasulullah, syafa'atul uzma. Rasulullah syafaat paling besar. Rasulullah mari duduk dengan kita. Maka kita jadi genap masa tu. Genap itu dipanggil syafaat. Maka itulah asal usul syafa'ah. Ini disebut oleh Syekh ada seorang pendakwah di Mesir. Saya baca kitab dia, dia sebut gitu. Allah SWT tak ingat nama Syekh tu. Ada lagi sekarang ni, Syekh Wajdi Ghunaim. Nama dia Syekh Wajdi Ghunaim dalam kitab dia. Maka tuan-tuan, syafaat. Lepas tu disebut lagi oleh Rasulullah dalam bab motivasi kepada sahabat-sahabat ni. Rasulullah kata, wa annahu kana yubashiru qari'uhu wa hafizuhu bithawabil jazil. Rasulullah beri motivasi dengan katanya, orang yang hafal Quran, yang baca Quran ini dia akan dapat dia punya pahala yang berganda. Nabi sebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nabi kata orang baca Quran 1 huruf saja, dia boleh 1 hasanah. 1 hasanah sama dengan 10. Maknanya 1 huruf 10. 1 huruf 10. Fatihah saja, bismillah saja contoh. Bismillahirrahmanirrahim tu salah satu pada ayat Quran. Ada berapa huruf tuan-tuan? Bismillah. Pernah kira tak? Ada sebanyak 19 huruf bismillah. So dapat berapa? 19 kali 10 190 sekali baca. Kalau 2 kali baca 190 kali 2. Itulah gambarannya. Jadi dengan cara begitu sahabat-sahabat makin nak hafal Quran,
Laginya disebut wa annahu akhbarahum bi anna khairun nas huwa man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nabi juga ada beritahu orang yang paling bagus di kalangan kamu orang belajar Quran, orang yang mengajar Quran. Ini lagilah menyebabkan sahabat makin nak hafal Quran, nak jadi orang yang pandai Quran, sebab disebut oleh Nabi orang yang pandai Quran ni orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Wa amma tahziruhu lahum min nisyanihi wa tarkuhu faqad kana min mazahirihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawa'ada man yaf'alu dhalika bisu'il masir. Dan Nabi juga beri peringatan bagi orang yang melupakan Quran, dia ada balasan buruk dia. Antaranya disebut oleh Nabi, uridat alayya dhunuba ummati falam ara dhanban a'zamu min suratin min al-Quran utiha rajul thumma nasiha. Nabi sebut dalam satu hadis, dibentangkan kepadaku dosa umatku dan aku tak tengok dosa yang paling besar lah bila mana ada seorang yang telah diberikan oleh Allah untuk dia ingat Quran, kemudian dia sengaja melupakan Quran. Itulah dosa paling besar. Maka atas dasar tu, sahabat-sahabat yang hafal Quran masa tu makin menjaga Al-Quran kerana takut kepada apa yang diberi peringatan oleh Rasulullah SAW. Itulah tuan-tuan, sedikit sebanyak. Ada lagi kita sambung semula lah. Sedikit sebanyak pada malam ni kita boleh tengok sebab-sebab yang menjadikan sahabat Nabi ni bersemangat nak hafal Quran. Mudah-mudahan kita dengar begitu, kita pun jadi semangat juga lah tuan-tuan nak hafal Quran. Kalau tak boleh hafal pun semangat nak baca Quran lah. Mudah-mudahan begitu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.